Baik, Sarawak kekal komiten menjadikan integriti sebagai budaya dalam pentadbiran. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, langkah itu memastikan pembangunan negeri berteraskan ketelusan dan kepercayaan rakyat. Jelas beliau, penganjuran program berkaitan integriti bukan sekadar untuk memberi kesedaran. Ia isyarat jelas Sarawak mahu maju dengan cara yang betul. Integriti juga tidak boleh bersifat bermusim atau bergantung kepada pemantauan semata-mata. Sebaliknya perlu dijadikan budaya dalam sistem pentadbiran dan kehidupan seharian masyarakat. Malah integriti bukan hanya berkaitan rasuah tetapi merangkumi kecekapan menangani aduan masyarakat, pematuhan spesifikasi projek serta keupayaan menunaikan janji kepada rakyat. Datuk Seri Abdul Karim berucap pada program kesedaran pembangunan integriti bersama komuniti di Semarahan. Menerusi program tersebut, beliau mahu komuniti diangkat sebagai rakan strategik kepada pihak berkuasa tempatan, PBT, agensi kerajaan serta pelaksana projek pembangunan. Kerajaan Sarawak berharap tempoh pemprosesan permit kerja bagi pekerja asing dapat dikurangkan kepada 30 hari pada masa depan. Ia penting untuk memenuhi keperluan industri dan memperkukuh daya saing negeri. Demikian menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala menerusi perkongsian di Facebook. Beliau bagaimanapun berbangga tempoh tersebut telah dapat dikurangkan kepada 60 hari ketika ini berbanding 190 hari sebelumnya. Ia hasil kejayaan pelaksanaan sistem pengurusan pekerja asing iaitu Foreign Workers Transformation Approaches FWTA. Sistem tersebut dibangunkan Unit Pengurusan Imigresen dan Buruh Ilmu. Ia mencerminkan komitmen ilmu dan semua pihak berkepentingan dalam mempercepatkan penyampaian perkhidmatan awam tanpa menjejaskan pematuhan undang-undang. Sistem itu juga satu langkah berani dan progresif Kerajaan Sarawak dalam memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing agar lebih cekap, telus dan berintegriti. Impian penduduk Tanjung Upar di Barudi untuk menikmati kemudahan elektrik 24 jam akhirnya tercapai. Penduduk kini mendapat bekalan elektrik yang lebih stabil menerusi projek Skim Elektrifikasi Luar Bandar RES. Projek dirasmikan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Beliau dalam ucapannya menyatakan projek tersebut melibatkan pembiayaan berjumlah 7.1 juta ringgit. Ia membuktikan kesungguhan kerajaan meningkatkan kesejahteraan penduduk di pedalaman. Selain elektrik, kerajaan akan terus melaksanakan pelbagai projek infrastruktur lain seperti air bersih dan jalan raya bagi memastikan rakyat luar bandar menikmati kebutuhan asas yang sama seperti di bandar. Beliau berterima kasih kepada Sarawak Energy dan semua pihak yang terlibat melaksanakan projek tersebut walau berdepan pelbagai cabaran geografi dan logistik. Penubuhan Jawatan Kuasa Penduduk JKP Bandaraya Miri berperanan sebagai rakan strategik Majlis Bandaraya Miri MBM dalam merealisasi pembangunan bandar yang mampan dan inklusif. JKP turut bertindak sebagai penghubung antara pihak berkuasa tempatan dan komuniti setempat. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang berkata JKP berfungsi sebagai mata dan telinga MBM di peringkat komuniti. Ini terutamanya melibatkan isu kebersihan, keselamatan, kesejahteraan sosial selain memperkukuh perpaduan masyarakat. Oleh itu JKP diharap melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi serta bersikap proaktif dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Turut ditekankan budaya kerja berpasukan dan mengamalkan integriti dalam melaksanakan tanggungjawab. Beliau percaya penglibatan aktif JKP mampu meningkatkan pembangunan sosioekonomi Bandaraya Miri. Adam Yee berkata demikian pada penyerahan watikah pelantikan Jawatan Kuasa Penduduk Bandaraya Miri sesi 2025-2028 di Miri. Baik, sementara itu 33 ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dari Dun Kemenar menerima sijil pelantikan dan lanjutan tempoh perkhidmatan pada satu majlis di Niah semalam. Sijil disampaikan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stiber Rudi Utum.
Berucap pada majlis tersebut, Datuk Seri Stephen berharap KMKK lebih proaktif memimpin komuniti akar umbi ke arah kemajuan khususnya dalam meningkatkan sosioekonomi. Mereka disaran memanfaatkan peluang dalam sektor pertanian, ekonomi baharu dan industri lain. Beliau juga mahu KMKK dan masyarakat berganding bahu dengan kerajaan bagi memastikan agenda pembangunan negeri berjalan lancar. Majlis berkenaan turut dihadiri Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil. Gabungan dua stesen radio Limbang FM dan Sabah FM dalam program Stesen Berkembar Silang Budaya menjadi platform penyatuan dua stesen di Borneo. Program berkenan menjadi ruang perkongsian budaya, adat atau tarikan tempatan di Limbang dan juga Sabah. Ketua Unit Rancangan RTM Limbang, Suzy Jurah turut melihat program seperti itu dapat memperkukuh kerjasama dan hubungan antara stesen-stesen RTM. Kali pertama, Limbang FM bergandingan dengan Sabah FM yang mana topik hari ini adalah mengenai bahasa. Jadi DJ Limbang FM mempelajari bahasa etnik di Sabah, begitu juga Sabah FM mempelajari bahasa etnik yang ada di Limbang, dan ini adalah selaras sebagai saranan kementerian kita. Segmen Silang Budaya bersiaran setiap Sabtu pukul 3.30 petang selama 10 minit mempertemukan dua stesen RTM terpilih untuk berkongsi bahasa, adat dan budaya di kawasan masing-masing. Siaran seterusnya, Limbang FM akan bersiaran bersama Johor FM pada 31 Januari depan. Baik, lebih 1,200 peserta menyertai Women Empowerment Run 2026 di Kuching semalam. Acara anjuran Persatuan Wanita Pan Pasifik dan Asia Tenggara Cawangan Sarawak. Larian dirasmikan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita Dr. Faridah Awang mewakili Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Datuk Seri Nancy dalam teks ucapannya berkata acara tersebut membawa mesej mengenai pemerkasaan peranan wanita dalam pembangunan negara. Ia bermula dengan akses kepada kesihatan, pengetahuan dan kemahiran selain akses kepada persekitaran yang selamat. Justru acara tersebut bukan sekadar larian tetapi pengiktirafan terhadap hak wanita bagi mendapatkan peluang yang lebih adil untuk berkembang maju. Larian kali ini menawarkan dua kategori iaitu 3 km dan 5 km. Terperdaya sedikit penipuan panggilan telefon atau phone scam seorang suri rumah di Serike rugi lebih RM100,000. Ketua Polis Daerah Serike, Superintendent Aswandi Anis dalam kenyataan media berkata, mangsa wanita tempatan berusia lingkungan 40-an. Mangsa sebelum itu ada menerima panggilan telefon daripada wanita tidak dikenali mendakwa sebagai pegawai Cyber Security Malaysia. Suspek memaklumkan nombor telefon mangsa terlibat aktiviti penipuan. Mangsa kemudiannya disambung dengan seorang lagi suspek yang menyamar sebagai pegawai polis dan mengarahkan pemindahan wang. Berikutan itu, mangsa telah membuat beberapa transaksi kewangan secara berperingkat ke akaun diberikan suspek berjumlah RM101,900. Mangsa menyedari ditipu selepas curiga dengan situasi tersebut sebelum membuat laporan polis. Kes disiasat muka Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini. Salam Malaysia Madani.